Sebab itu Nabi ni bila datang, Nabi tanya, adakah si fulan ini ada hutang? Lalu sahabat-sahabat menjawab, tak ada ya Rasulullah. Lalu Nabi pun menyolatkan jenazah sahabat tersebut. Datanglah jenazah yang lain pula. Nabi tanya soalan yang sama. Adakah dia ada hutang? Apa-apa hutang? Ada orang angkat tangan. Ya, benar dia ada hutang. Lalu Rasulullah pun enggan untuk menyolatkan jenazah yang kedua ini kerana ada hutang. Bukan sebab Rasulullah sombong ke, Rasulullah apa ke, tapi Rasulullah nak menegaskan bahawasanya sebab Nabi ada bersabda sesungguhnya dosa orang yang mati syahid semua diampunkan Allah kecuali hutang. Kemudian adalah sahabat yang lain bagi tahu, ya Rasulullah, aku akan bayar hutangnya. Aku akan jadi bagi pihaknya, aku akan membayar hutangnya. Kemudian Rasulullah pun solatkan jenazah. Masya Allah. Rasulullah nak bagi kita faham, jangan ambil mudah tentang hutang. Kalau kita sebab kelalaian kita duk tangguh-tangguh, patutnya kita dah boleh bayar, tapi kita dahulukan keinginan kita, kehendak kita, bukan keperluan. Lalu akhirnya, kita teruskan juga dalam keadaan demikian berapa tahun, berapa hari dan sebagainya. Orang tu tak reda, maka dikira macam kita mencuri hartanya. Na'udzubillah min zalik. Okey, ada orang tanya, Ustazah, kalau orang ni dia berhutang dengan kita, dia minta tangguh, apa yang patut kita buat? Pertama, dalam hadis Nabi, kalau dia betul tak mampu, disunatkan, dituntut untuk kita menangguhkan hutang. Dan sepanjang tu kita diberi pahala. Sebenarnya kita bagi hutang pada orang yang susah, beri pinjam, dapat pahala. Berapa dia pinjam? Berapa lama? Saya nak pinjam sebulan. Selama sebulan tu kita telah meringankan beban dia. Dah cukup sebulan, kita kata dah cukup tarikh ni. Boleh tak minta tangguh, tak mampu lagi nak bayar ni. Jadi kalau ikut kaedah Islam, wajib diberi tangguh. Maksudnya bukanlah wajib qat'i, tapi maksudnya dituntut untuk kita beri tangguh. Selepas itu dia tak mampu lagi. Subhanallah, para jemaah sekalian, kalaulah kita mampu, kita kuat, kita menghalalkannya, jadikannya sedekah. Tak apalah, tak payah bayar, itu dikira sebagai sedekah. Dan sedekah ini lebih tinggi nilainya daripada sedekah yang kita duk bagi sedekah tu. Sebab apa? Orang ini memang betul-betul memerlukan dan dia betul-betul terdesak dan dia bukan saja-saja nak minta tangguh. Akhirnya kita meringankan dia dalam banyak hal. Kita meringankan hutangnya, kita meringankan kehidupannya dan kita melegakan hatinya. Dia memang resah gelisah. Orang nak bayar hutang resah gelisah. Bila tak mampu nak bayar, memang susah hati. Kita telah melapangkan hatinya. Banyak pahala yang kita dapat apabila kita menghalalkan hutang orang yang tidak mampu untuk membayar hutang. Ada pula saya jumpa individu yang memang orang suka berhutang dengan dia. Orang suka berhutang dengan dia. Zaman sahabat Nabi pun ada seorang sahabat yang mana dia terkenal dengan pemberi hutang. Maksudnya ni muka bukan muka berhutang ni, muka beri hutang. Kat sini ada tak macam tu? Tak adalah kan. Maksudnya sahabat Nabi ni Masya Allah, memang itu sikap dia. Dia sekadar bagi pinjam, bagi. Orang nak pinjam, bagi. Bila sampai saat dia dekat nak meninggal, dihalalkan semua. Orang pinjam-pinjam semua dihalalkan. Masya Allah, dilipat gandakan sedekah kepadanya. Tapi ada kisah dia, tapi saya tak ingat detail dia. Ada orang kata, Ustazah, saya kan, bak orang pinjam ni, saya lapang berlapan dada je. Saya halalkan je. Kalaulah dia lupa ke, asbab dia lupa ke, dia sengaja tak nak bayar ke apa ke, saya halalkan je. Saya kata sikit ke banyak? Ada juga yang ribu-ribu. Ada juga. Saya kata, uish, kalau puluh-puluh boleh tahan lagi, ringgit-ringgit kan. Ni ribu-ribu pun boleh halal. Tapi konsep yang dia jelaskan pada saya, dia kata macam ni je Ustazah. Dia kata, harta semuanya milik Allah. Allah bagi kita pegang sekejap. Bila Allah tarik, Allah boleh tarik dengan pelbagai cara. Allah boleh tarik dengan cara perompak datang rumah contohnya. Habis rompak rumah. Memang perompak tu salah, tapi hakikatnya itu kaedah mungkin Allah tarik dari sudut harta. Kemudian ada juga kita hilang. Kita cuai, kita hilang. 2,000 hilang. 3,000 hilang. Sebab cuai. Ada juga dengan cara orang yang berhutang tapi tak bayar. Bila saya redha, dia kata saya redha, ya Allah aku redha lah dia tak bayar. Dia lupa ke, dia apa ke, ya Allah. Maksudnya orang yang sangat berlapan dada. Lepas tu dia kata, ya Allah jadikanlah ia sedekah daripadaku. Masya Allah, Allahu Akbar. Dia kata sebab itulah saya rasa saya pun lapang. Kemudian rezeki Allah pun tak pernah putus. Tak pernah berhenti.
Dan memang pun dia orang yang sangat dilimpahi nikmat rezeki yang banyak. Kekayaan yang luar biasa. Dia kata, tapi memang orang kata orang suka ambil kesempatan pada saya, orang menipu. Dan memang orang nak pinjam tu dah tahu, tak apa pinjam dengan dia. Tapi tak apa. Mungkin kita tengok sikap dia ni telah membuka peluang ruang untuk ditipu. Tetapi bagi dia, dia kata, saya tak nak susah hati. Saya tak nak hilang kawan. Saya tak nak hilang saudara. Saya tak nak hilang adik-beradik. Disebabkan mereka pinjam duit saya, kemudian mereka tak nak jumpa saya. Sebab malu. Sampai rumah terbuka pun tak ajak. Sebab malu muka lah, sebab tak bayar hutang kan. Dia kata, saya tak nak sebabkan tu, saya tu bagi tahu tak apalah, hutang itu kira halal lah. Jadi subhanallah, mungkin doa mereka, seronoknya mereka, akhirnya mereka jadi orang yang jujur berhutang, akhirnya bayar. Okey, kita tengok ni. Keterangan. Kita tengok keterangan. Islam melarang siapa sahaja daripada mengambil hak milik orang lain tanpa izin tuan yang memiliki harta tersebut. Islam sangat menghargai hak milik peribadi seseorang. Maka sesiapa yang mengambil hak milik orang lain hendaklah ia segera menyerahkannya kembali kepada pemiliknya. Walaupun benda itu hanya sedikit saja. Seseorang boleh dimasukkan ke dalam api neraka akibat daripada mengambil sebatang kayu miswak sahaja. Iaitu apabila menganggap ringan hal itu dan mati dalam keadaan tidak sempat untuk meminta halal dari tuan punya barang tersebut. Jadi para jemaah, para wanita sekalian, kalau kita nak betul-betul detail, nak ingat-ingat balik lah kan. Dulu kan kita ada belajar masa zaman sekolah dulu, rasa-rasa ada tak kita ambil hak orang lain masa zaman sekolah rendah, sekolah menengah? Duduk asrama ke, ada tak rasa ambil barang orang? Barang apa tu ambil? Lupa dah. Pen, pensel, pemadam. Lagi apa lagi? Ada ambil selipar ke duduk asrama kan? Ada ambil shampoo orang, obat gigi. Ni yang siapa punya obat gigi habiskan, lepas tu tekan je ambil buru gigi. Saya sebut benda ni kan sebab anak saya pun ada duduk asrama. Ada je benda yang hilang. Betul tak? Ada je benda yang hilang. Umi, kasut hilang, kasut sekolah hilang berapa kali? Tudung hilang, kata itu dah beli. Tudung sekolah hilang, baju hilang. Saya kata, takkanlah ada orang ambil ke tercicir ke macam mana? Shampoo hilang setiap ni, kata, ya Allah, kenapa ni? Walaupun sekolah tu kita rasa sekolah yang sangat baik lah. Dan orang yang suka ambil barang orang tu, dia akan membesarkan. Macam kita lah, akhirnya menua. Jadi tu. Mungkin ada yang nakal-nakal masa muda dulu. Sebab saya pernah ditanya, Ustazah, saya dulu memang nakal kat sama. Saya ikut suka hati je ambil barang orang. Saya suka hati je ambil. Tapi sekarang, ya Allah, saya teringat-ingat balik, macam mana saya nak ganti balik shampoo orang yang saya ambil. Bukan ambil setu, main turang je. InsyaAllah lah kita tak buat begini. Tapi ada orang yang buat begini kan. Dia tengok, kenapa shampoo cepat habis ni? Sebab ada orang yang pesen ambil je. Ubat gigi, bubur gigi pun dia boleh ambil. Selipar tu, kasut. Sama-sama belajar ni kan. Dan mungkin kalau sekolah menengah dah balik dah. Macam mana dia bila besar? Ada yang tanya, Ustazah macam mana? Dulu kalau saya pergi kedai runcit, saya pakai tudung, mesti saya ambil barang sorok dalam tudung. Ada yang tanya. Dia pergi pula dengan adik-beradik lelaki, yang lelaki tu pula tumpang tudungnya. Sekarang dah semua dah besar-besar, macam mana nak buat? Dia kata kedai tu pun dah tutup. Macam mana nak ganti? Dan masa tu bukannya kecil, bukannya tak balik lagi, dah mau bayar, lepas tu dah sekolah menengah. Tapi sekarang dia tanya macam mana nak settlekan, macam mana nak selesaikan. Saya kata, tahu tak tuan kedai tu hidup lagi? Kalau tuan kedai tu dah meninggal, mungkin ada anak dia. Tak payahlah pergi mengaku dulu selalu ambil barang. Selalu ambil cekedis ke apa. Nampak benda tu kecil kan? Ambil gula-gula je, ambil cekedis je, ambil makanan tu je. Tapi dia tetap akan dihitung oleh Allah. Kalau tengok selembar ni ataupun kayu miswak je, Rasulullah kata. Jadi memang kena bimbang, memang kena hitung, memang kena risau. Jadi saya kata ginilah. Letakkan dalam jumlah anggaran berapa duit. Mungkin RM100 ke, RM200 ke. Kemudian masuklah dalam inbox kata, ini sebab dulu pernah ambil barang daripada rumah, daripada kedai ayah ni. Tak payahlah tulis kat bawah tu, saya bukan Siti Khadijah. Contohlah. Saya bukan nama siapa-siapalah.
Maksudnya tak perlu pun nak buka aib kita, Allah tutup. Maksudnya tak ditangkap masa mengambil tu kan, masa mencuri tak ditangkap, tak payah buka aib, Allah dah tutup aib. Cuma gantikannya walaupun orang tu tak tahu. Masya Allah. Tapi persoalan sekarang, kalau yang ambil dulu-dulu tu kan, yang kita pun dah tak ingat dah kawan-kawan yang kita ambil, barang apa ambil semua tu, apa yang boleh kita buat hari ini ialah kita buatlah apa-apa sedekah. Bagi sedekah ke mana-mana tabung. Bagi sedekah mana-mana sumber. Mana-mana saluran. Ya Allah, pahala sedekah ni aku berikan. Ya Allah, aku niatkan hadiahkan kepada orang yang pernah aku ambil haknya. Kita sendiri lupa apa yang kita buat masa kita remaja dahulu. Masa universiti dan sebagainya. Pergi bank ambil pen bank. Kan? Dia suruh tanda tangan je. Balik-balik, ya Allah ada pen terambil. Sanggup tak patah balik hantar pen tu? Kalau jauh, ya Allah, kadang-kadang pen kita pun memang hilang. Nak kata sebatang pen tu kita ambil daripada tempat, itu bukan hak kita, betul kan? Kita bawa balik, tapi kita rasa malas nak hantar. Nak pergi semata-mata, tapi kalau orang yang betul-betul amanah, dia akan pergi balik semata-mata nak hantarkan pen tu. Masya Allah. Dan dia tak akan menangguhkannya sebab takut mati, pen tak dihantar. Bukan mudah sebenarnya, tapi orang yang amanah, orang yang takut sangat menghitung dia daripada ambil harta-harta yang tak bukan miliknya, dia akan mampu melakukannya.